Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi terjah Suara Rakyat Marhain. Dan kali ini saya masih nak membahaskan isu tentang Makcik Kemboja yang sedang hangat diperkatakan sehingga hari ini. Apa tak hangatnya? Kerana sebagai seorang warga asing, dia telah membandingkan orang Melayu dengan bangsa dia, iaitu bangsa Kemboja, dengan mendakwa bangsa dia rajin, orang Melayu malas, bangsa Melayu malas. Ini satu kenyataan yang kita tak boleh terima. Walaupun ada pihak-pihak tertentu yang mendakwa sebelum ini sudah ada pemimpin negara yang bercakap begitu, yang mengatakan Melayu malas. Tapi bagi saya, kenyataan itu dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang menegur sikap bangsa sendiri untuk memberi motivasi kepada kita supaya membuat perubahan, supaya melakukan anjakan paradigma dalam diri kita, supaya mengubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Jadi teguran itu dibuat oleh rakyat sendiri, tidak ada masalah. Tapi apabila warga asing mengatakan bangsa kita malas, kemudian membandingkan pula dengan bangsa dia rajin, jadi ia tidak boleh diterima oleh kita. Kerana apa, saudara? Kerana kenyataan itu bukan motivasi, tetapi lebih kepada memperli dan juga menghina bangsa kita. Sedangkan warga asing ini masuk ke negara ini pun kita tidak tahu macam mana dia masuk. Adakah melalui saluran yang sah ataupun tidak sah. Tapi bila dah lama duduk sini dan berkahwin dengan orang tempatan, dan sudah menjadi rakyat, ada kerakyatan, MyPR, ada status pemaaf tautin tetap, IC merah. Jadi sepatutnya warga asing tidak boleh mendabik dada, tidak boleh merasa mereka terlampau hebat. Kalau mereka hebat, buat bisnes di negara sendiri lah. Kenapa nak perlu nak datang ke Malaysia? Kenapa nak perlu berhijrah ke sini? Kenapa nak menjadi pelarian di negara ini? Buat bisnes di negeri kamu lah, baru kamu nama hebat. Tapi bila kamu datang ke tempat negeri orang, dah tentu kamu akan menjadi rajin untuk mencari rezeki. Sebab rakyat tempatan dia selesa, sebab negara ini negara kita sendiri. Jadi orang asing memang dia akan membanting tulang untuk mencari sebanyak-banyak rezeki yang ada di tempat lain. Itu normal. Jadi tak perlu kamu nak menghina kami, nak menghina orang Melayu, mengatakan kita malas. Kerana setahu saya, pelanggan-pelanggan ataupun usahawan-usahawan Makcik Kemboja ini majoritinya orang Melayu. Dan akhirnya oleh kerana kelantangan, keceluparan, kebiadaban yang diperkatakan, walaupun ada segmen memohon maaf, tapi kita tidak nampak ia ada keikhlasan dalam hati beliau. Dan kemudian ditambahkan lagi pula dengan provokasi oleh anak kepada Makcik Kemboja ini. Tidak kiralah dia bercakap itu untuk individu mana, tetapi tetap dia bercakap ataupun bersuara kepada orang Melayu. Jadi kita sebagai orang Melayu, saudara, kena bangkit, kena mempertahankan hak kita. Ini negara kita, kita anak jati, kita pribumi di sini. Kita tidak boleh memberi muka, bersekongkol dan juga menyokong warga asing dalam apa cara sekalipun. Kita tidak boleh memberi laluan agar mereka rasa selesa bercakap Melayu malas, Melayu bodoh, Melayu lembab. Tak boleh, saudara. Sebab itu saya tetap mempertahankan bahawa beliau harus dikeluarkan ataupun tarik balik IC merah dia ni, dan dia harus balik ke negara dia untuk menjalankan perniagaan di sana. Kita nak tengok adakah dia mampu untuk menjadi orang yang rajin di negara sendiri. Dan saudara, nak jadikan cerita, dari sehari ke sehari semakin ramai yang memberi maklumat tentang Makcik Kemboja.
Sebelum ini saya ada terbaca dalam Facebook berkenaan posting mengatakan ditipu, pinjam duit tak bayar dan sebagainya. Tapi tiba-tiba semalam ada satu individu yang merupakan salah seorang usahawan kepada Makcik Kemboja ini mendakwa beliau telah ditipu, beliau telah melabur puluhan ribu ringgit, ya, bermakna ada 6 orang, hampir 200,000 ringgit dihantar kepada company Makcik Kemboja ni dengan alasan mahu menjadikan mereka sebagai usahawan, mahu mendidik mereka sebagai usahawan, dan sekiranya menjadi usahawan mereka, maka beliau akan membantu mempromosi untuk orang nak beli pakaian-pakaian daripada syarikatnya ini, daripada kilangnya ini, merujuk kepada usahawan-usahawan yang dikenali sebagai MMP, Madam Maria Partner, dan mereka terpaksa melabur wang. Tapi ada benda yang menyebabkan berlaku masalah, yang menyebabkan tiba-tiba individu ni, Makcik Kemboja ni, tiba-tiba marah bila usahawan-usahawan nak pulangkan balik barangan setelah mengesyaki mereka ditipu, diperdaya, dan beliau memaki hamun, sedangkan usahawan-usahawan ini dah letak duit dan melabur duit dan beri wang kepada beliau. Kisahnya rupanya dengan duit-duit inilah beliau menjadi jutawan. Dan kalau 6 orang 200,000, bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau 200 orang? Jadi akhirnya Allah Ta'ala nak tunjuk, saudara, terbongkar satu persatu. Dan insyaAllah saya akan siarkan video wawancara, VTT wawancara saya dengan salah seorang usahawan Makcik Kemboja yang mendakwa ditipu dan teranaya, terpedaya, dikelicikkan beliau, yang menggunakan agama untuk menarik wanita-wanita Melayu untuk bersama beliau. Sekarang bila beliau dah kaya, dah dapat duit daripada peniaga-peniaga ini, dia lepaskan peniaga ini, kemudian dia suruh jual baju-baju pakaian dia yang dah lama, old stock, dia keluarkan yang baru, menyebabkan peniaga-peniaga ini akhirnya tertipu dengan janji-janji manis beliau, dengan agreement yang tidak sah, dengan berbagai lagi, saudara. Jadi nantikan saya akan siarkan bersiri bagaimana hamba Allah ini, seorang usahawan di Kuantan, telah menjadi mangsa kepada Makcik Kemboja. Rupanya Makcik Kemboja ni kaki scammer juga. Saya ingatkan betul-betul lah dia ni seorang usahawan yang jujur dan ikhlas. Itulah bila Allah Ta'ala nak tunjuk, saudara, bila kamu sombong, takabur, bongkak, riak, ujub, akhirnya satu persatu diri kamu dilondehkan. Dan insyaAllah jangan ke mana-mana, nantikan pendedahan panas ini. Terus follow saya, dan jangan lupa like, kemudian komen, copy link dan share VTT ini untuk anda mendapatkan info lanjut tentang perkara ini. Kita jumpa lagi. Salam terjah, selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku.